من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amin. Yang saya muliakan dan saya kasihi Tuan Pengarah Semarak Niaga Landscape Cina Berhad Tuan Abdul Kadir Abdul Majid yang kat sini korang ini jatuh daripada Wacana Tuan Zalila Eksekutif Kanan dan juga sahabat kita yang baru Tuan Zahari. Jadi pertama sekali kita mengafarkan kalimat syukur dapat kita buat tazkirah Walimah sebulan sekali. Jadi memenangkan awal tahun ini tuan-tuan, asyik kawan-kawan bersembang cerita tentang bonus dan inkrimen. Jadi pagi ini saya nak cerita tentang perihal duit. Cerita tentang duit. Jadi kalau di Malaysia ni duit ni dipanggil sebagai RM, ringgit Malaysia. Kalau di Indonesia dipanggil sebagai rupiah. Kalau di Thailand dipanggil sebagai baht. Kalau di Filipina dipanggil sebagai peso. Kalau pergi ke India dipanggil sebagai rupi. Kalau dipanggil Bangladesh dipanggil sebagai taka. Kalau di Jepun dipanggil yen. Kalau di China dipanggil yuan. Kalau di Europe dipanggil euro. Kalau di Australia dipanggil sebagai Australia dollar. Kalau US dipanggil sebagai US dollar. Kalau Saudi dipanggil sebagai riyal. Begitulah. Jadi tuan-tuan yang mulia, bersenambungan lagi tentang duit ini. Duit ini pada umumnya berbentuk empat segi. Yang empat segi ini dipanggil sebagai duit kertas, dan yang bulat ini umumnya dipanggil sebagai duit siling. Apabila duit ini yang berbentuk empat segi, dia ini diletakkan warna. Ada yang warna merah, ada yang warna hijau, ada yang warna ungu. Yang bulat dipanggil sebagai siling pula, dia ada color. Ada yang color perak dan ada yang color emas. Maka di dalam duit yang begitu rupa, dia sudah letak nilai pula di dalam duit. Ada duit yang biru, nilai dia RM1. Yang hijau, nilai dia RM5. Yang merah, nilai dia RM10. Yang sikit-sikit merah, RM20. Kemudian yang hijau kebiru-biruan RM50. Kemudian color yang purple tu nilai dia RM100. Apabila semakin nilai duit itu semakin besar, maka semakin banyak hajat yang kita boleh kita capai. Makin banyak duit kita ada, keinginan, hasrat makin banyak kita akan peroleh. Maka melalui duit kita boleh beli handset Apple. Dengan duit kita boleh beli iPhone. Dengan duit kita boleh bayar bil listrik TNB, boleh bayar duit Syabas, boleh bayar bil Digi, boleh bayar bil Maxis, boleh bayar rumah sewa, boleh bayar kereta, boleh bayar duit rumah, dan berbagai-bagai hasrat yang kita hajati dengan adanya duit. Sehingga kan dengan duit yang ada nilai ni tuan-tuan, apa yang jadi? Ada perkataan-perkataan yang menimbulkan sehingga kepada jatuh kepada, kalau dia punya taklik tu betul, jatuh syirik. Ada duit, semua boleh jadi. Dia punya cakap dia begitu rupa. Sehingga kan apabila dengan adanya duit ini, gaya seseorang itu akan berubah. Dengan ada duit, dia akan melagakkan, boleh buka baju kan, boleh duduk dia pun semacam setakat muka macam awak, sekali petik 10 boleh datang. Awak ni saya tak pandang. Dia cakap besar, keinginan keangkuhan tu dia akan datang. Tetapi apabila seseorang tu tidak ada duit, dia ni akan jalan long life, lemah gemalan.
jalan seolah-olah baru mati bini. Engkau ni kenapa? Dia susah hati. Maka keyakinan dia, binasalah saya apabila tidak ada duit. Maka dengan adanya duit ini juga, seseorang itu juga akan menjadi seorang yang pembohong. Ya, cikgu nak suruh bayar anak belum habis zakat, tak ada duit, minta dengan mangga. Anak tu belum habis zakat. Kemudian bila ada di masjid kan, kerana hujung bulan punya hal, tabung ditolak kerana tamak, maka kita berlakon seolah-olah kita tidur kan, bila lalu sana kita dengar baik khutbah. Dan dengan duit juga kita menjadi seorang yang pendusta dan pembohong. Ayah, kasih wang ayah, tak ada lah ayah. Lain kali jumpa tak wahal ada duit, dia tak ada lah ayah. Lain kali ayah, bila cakap minta duit, kita boleh jadi seorang pembohong. Jadi sehinggakan ke satu tahap, dengan keyakinan begitu rupa, apabila meyakinkan duit boleh jadi, boleh dengan duit segala keinginan boleh tercapai. Tanpa duit kita boleh binasa. Maka itulah kita boleh mencerca syarikat, mencerca pengurusan syarikat. Apa ni bonus? Tak ada. Apa ni increment? Tak ada. Sedangkan tuan-tuan kena faham, kena maklum, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa, dengan duit Allah Taala boleh binasakan. Tanpa duit pun boleh Allah Subhanahu Wa Taala binasakan. Dengan duit juga Allah Taala boleh memberi kemuliaan. Tanpa duit juga Allah Ta'ala boleh memberi kemuliaan. Jadi maka tuan-tuan yang mulia, pada hari ini kita kena memikirkan supaya bagaimana duit yang kita ada ini, sama ada banyak ataupun sikit, tetapi yang dipanggil barakah. Jadi apa yang dipanggil barakah ni tuan-tuan? Yang dipanggil barakah dengan tidak barakah ni apa? Jadi kalau ikut cerita panjang daripada Profesor Farid Syarhan bagi tahu bahawa berkat ini sikit tetapi cukup. Yang tidak berkat itu banyak tetapi tidak cukup. Maka contohnya macam mana? Dia bagi tahu di dalam bulan Ramadan, kenapakah bulan Ramadan itu sebagai bulan yang diberkati? Kerana amalan di dalam bulan Ramadan, dia punya barakah ini tadi. Amalan sunat digandakan fardu, amalan fardu digandakan menjadi 70 amalan fardu yang lain. Maka tuan-tuan yang mulia, sekarang persoalannya yang kita nak perlu pujuk hati kita, bagaimana duit yang sedia ada ini tidak ada increment, bonus, tetapi barakah. Maka dalam keberkahan ini, Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi tunjuk ni tuan-tuan, ini betul lah yang dipanggil agama ini satu perkara yang di luar daripada apa yang akal kita capai. Kata Nabi SAW di doa, wahai Allah, janganlah dijadikan kami ini sebagai seorang yang papa. Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, apa itu orang yang papa? Tentu orang yang tidak ada duit. Itu faham kita. Papa kedana, orang yang tidak punya harta. Tetapi Nabi bila ditanya sahabat, siapakah orang yang papa itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW orang yang meninggalkan solat fardu. Kemudian Nabi SAW tunjuk pula, dikata dia pernah doa, maka jadikanlah kami orang yang cerdik. Jadi maka kalau faham kita orang yang cerdik itu sudah pasti di dalam kualifikasi dia orang yang mempunyai PhD, IR, senior dan sebagainya, dia pintar lah. Belajar kat luar negara dan sebagainya, itu orang yang pintar. Tetapi kata Nabi, orang yang cerdik itu adalah orang yang sentiasa mengingati mati. Tak berhenti kat situ tu. Kata Nabi, orang yang mengingati mati dan membuat persiapan atasnya. Jadi maka tuan-tuan yang mulia,
Berbalik cerita pasal duit ini tadi, maka kita macam mana nak dapatkan berkat dengan duit? Rupa-rupanya dengan duit. Maka dengan duit macam mana? Kita hari-hari kena buat DUIT. Dengan dapat duit itu, kita kena buat DUIT. D itu apa? Hari-hari kita kena cakap dakwah, cerita kebesaran Allah. Pertama. Yang kedua apa? Yang kedua tu usaha. Kemudian yang ketiga apa? I kena ikhtiar. Yang T tadi dengan adanya tawakal. Satu, rupanya nak dapatkan duit yang berkat dengan duit. Kemudian Nabi SAW ajar lagi. Itulah yang saya kena cakap dengan tuan-tuan. Nak dapatkan berkat ini, kita ni di luar daripada akal. Nak dapatkan duit, kena keluar duit. Kenakan banyakkan sedekah, kenakan banyakkan istighfar, kena banyakkan salawat, kena banyakkan wudu. Jadi insya-Allah tuan-tuan, dengan adanya kita amalkan amalan tersebut, maka Allah Ta'ala akan beri keberkatan kepada diri kita. Yakinlah. Kemudian satu perkara lagi kan, yang bujangan termasuk anak saya. Kita ni kadang-kadang bila di dalam fikir akal kan, tanya Tuan Kadir, bujang kan, sebab saya dah rasa bujang. Macam mana nak sara anak, macam mana nak sara bini, nak ni Daniel, ya Allah, Daniel tinggal, Daniel Akmal. Rupa-rupanya janji Allah, dengan perkahwinan itu datang barakah. Saya dulu tuan-tuan dalam askar, nak cerita sikit lagi lah. Angkat bendara muda, cek harta yang ada kereta. Almari itu uniform kerajaan, semua kerajaan bagi. Daripada atas biari sampai ke kasut, warna putih, semua kerajaan bagi. Tak ada apa. Tetapi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, arwah mak bapak kahwinkan saya kahwin dengan isteri ni saya kenal. Saya masa tu kursus MTU kat Singapura, Bentoi Police. Nama tempat tu Bentoi Police, Singapura Police, Semenanjung Singapura. Di Jurong sini lagi. Saya belajar dengan orang Jerman. Saya ingat cikgu saya, Alios Mayos nama dia. Belajar enjin MTU, TB92. Dia punya twin tempur charger, Wiship 16 silinder. Belajar dengan dia. Saya ada CJ MTU. Rakenas CJ MTU yang keluarkan daripada Jerman. Cop dia tu timbul. Bila dia balik, saya naik ke bas sampai ke KL, tidur ke Masjid Negara. Naik bas ke Kelang. Kelang tu mana jam tu jam mana ada set. Saya telefon pakai yang tekan-tekan tu. Arwah mak angkat. Mak ngakon bapak jika 610. Maksud dia bapak saya suruh susun. Bawa pakai beg besar balik. Sampai ke rumah, cium mak, dia pada tunangan. Macam mana tunangan saya mak? Anaknya Cikgu Isan. Nak tengok malam itu mana? Bila malam tu Abang Rahim bawa. Kan Abang Rahim bawa, oh ini punya tunangan saya. Jelas kahwin tak lama kemudian. Jadi dengan berkat kahwin ini tadi tuan-tuan, ini nak ceritakan barakah. Sekarang saya anak 8. Ada izin Allah. Nak cakap ini saya cerita ni. Rumah sampai ada 4. Atau Allah Ta'ala bagi ni. Kan? Tanam beli sendiri, tinggalan bapak lagi. Allah Ta'ala bagi tinggalan kedai lagi. Barakah ni tadi. Kita yang kat rumah-rumah yang bawa pergi kerja, lasak-lasak kita kaji tu. Motor kecil, motor besar. Dengan berkah tu, yakinlah pada Allah Ta'ala bahawa Allah Ta'ala bagi kita rezeki di luar jangkaan akal kita. Dengan rezeki yang berkat kita tunaikan fardu haji, yakin pada Allah, walaupun kita keluarkan 30,000, tunaikan fardu haji, Allah Ta'ala balik, Allah Ta'ala akan ganti. Yakinlah dengan janji Allah. Maka tuan-tuan yang mulia, Zarif dan sebagainya, maka segeralah insya-Allah yakin tentang janji Allah. Dengan adanya perkahwinan itu, Allah Ta'ala akan bagi lipat kali ganda. Daripada motor pergi ke kereta, kereta ke rumah, rumah bukannya satu, akan menjadi beli rumah 2, 3 dan sebagainya. Yakinlah tentang janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang mulia, maka sebagai rumusan tadi,
Jadi bagaimana nak dapatkan duit yang berkat? Saya ulang, untuk dapatkan duit yang berkat dengan duit DUIT, duit dengan amalan dakwah kalam yang baik, U dengan usaha, I dengan ikhtiar, T dengan tawakal. Jadi dengan adanya usaha, ikhtiar dengan jalan yang betul, tawakal kepada Allah dan istighfar, maka Allah Ta'ala akan bagi tawakal. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi keberkatan, walaupun sikit tetapi cukup insya-Allah untuk menyambung hayat kita dan sebagainya. Jadi insya-Allah, maka sebelum kita sarapan sebagaimana biasa, kita mengucapkan selamat datang kepada sahabat kita yang baru, Zahri, dan kemudian saya difahamkan si Afiq akan apa ya? Akan dapat kerja yang lain. Saya tuan-tuan dalam bab kerja ni dulu, saya tuan-tuan ambil perhatian. Zawiyah kan? Zawiyah. Siapa nama dulu yang nak berhenti? Saya bagi pesan kat dia. Saya bagi tahu dia, awak dengan sehelai kertas untuk berhenti kerja, awak esok boleh berhenti. Hanya sekeping kertas. Tetapi untuk dapatkan kerja 100 keping kertas belum tentu awak dapat kerja. Kamu nak dapatkan kerja lain betul, tetapi kan pastikan hujan dah turun, baru tempayan baru kau curah. Jangan baru dengar guruh kat langit, tempayan kau curah. Bila hujan tak jadi, kau juga yang sengsara. Yang dikejar tak dapat, digendong keciciran. Yang perempuan kawan ibu tak apa, tetapi yang lelaki ini yang mencari nafkah untuk anak-anak, kena fikir banyak kali. Bermakna pastikan betul-betul nak cari sesuatu nafkah. Yang dikejar kita mesti dapat, yang digendong jangan sampai tercicir. Sebab macam saya ni tuan-tuan, dah diberikan nak pencen pun begini punya ikhtiar dan usaha, apatah lagi tuan-tuan yang dalam keadaan yang baru nak melangkah kepada penghidupan. Jadi insya-Allah, kerana saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Pengarah dan juga kepada pimpinan-pimpinan Puan Zalila dan juga Puan Syana dan sebagainya kerana memimpin syarikat agar terus maju dan sebagainya. InsyaAllah dapat mengemudi syarikat untuk kita bernaung, untuk kita mencari nafkah dan membawa keberkatan. Dan semalam Tuan Kadir bagi tahu bila cakap kata dia tak bayar zakat, Allah marah nanti. Perkataan itu yang saya cukup suka dengar. Mana syarikat bayar zakat, sedekah dan sebagainya. InsyaAllah kita akan terus bernaung di sini. InsyaAllah hari ini kita sembahyang duha je lah ya, 2 rakaat. Kita minta pada Allah Ta'ala yang baik. Selepas itu kita akan menikmati sarapan. Mudah-mudahan apa yang saya cakap ini saya dapat amalkan dan tuan-tuan juga dapat amalkan. Sampaikan subhanallah.